warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan begitu juga yang memberi kekuatan iman kita pada hari ini dapat sama-sama menunaikan solat berjamaah pada tuan-tuan. Saya tak dapatlah pasal sudah terlampau apa. Saya sampai simpan samilin ke sini tu dah apa 6.30 dah. 6.30. Sehingga biasa yang sampai punya sampai sini. Rupa jam kuat kat situ. Alhamdulillah. Kita bersyukur. Alhamdulillah dapat juga ya meneruskan kuliah kita pada hari ini yang berpandukan kitab Indahnya Solat Berjamaah. Yang kuliah kita terakhir pada 10 bulan 11 yang lepas muka surat 205. Muka surat 205. Dan kita akan sambung adab kedua, iaitu adab kedua imam berpusing ke arah kanan, ya. Sebagaimana kita yang lepas kita bagi tahu, ya, setelah kita baca istighfar la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali, ya, itu pada waktu maghrib, ya, dan waktu subuh. Okey. Alhamdulillah, sebelum kita meneruskan kuliah kita, mari kita sama-sama membaca Ummul Quran. Ganjaran yang kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, seterusnya kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, kepada guru-guru kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, kepada sahabat-sahabat kita yang telah meninggal dunia, alhamdulillah, kepada suami-suami yang telah meninggal dunia, isteri-isteri yang telah meninggal dunia. Sya'ulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Ini adab kedua, iaitu imam berpusing ke arah kanan, ya. Dalam keadaan ini imam menjadikan para makmum berada di sebelah kanannya dan mihrab berada di sebelah kirinya. Dilakukan selepas membaca wirid berikut. Allahumma antas salam wa mikas salam, tabarakta zal jalali wal ikram. Ya, itu selepas baca itu baru kita berpusing. Mula-mulanya setelah kita bagi salam, apa yang perlu kita baca? Kita beristighfar. Dia astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Yang sebelum tu, sebelum kita beristighfar, sebelum lalu ni kita bagi salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kita sapu muka dengan tangan kanan yang bermaksud asyhadu alla, dengan bacaan doa asyhadu alla ilaha illallah rahmanur rahim, Allahumma azhib anni al-hamma wal hazan. Ya, itu maksudnya. Dan maksud dalam doa ini, iaitu ini diriwayatkan daripada Ibnu Sani dalam kitab Al-Azkar, terjemahan Al-Azkar Jawi, halaman 155. InsyaAllah kita habis ini besok kita ganti kitab Al-Azkar, ya, insyaAllah. Yang bermaksud daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehabis solatnya baginda menyapu dahinya dengan tangan kanan sambil melafazkan doa asyhadu an la ilaha illallah warrahmanur rahim, Allahumma azhib anni al-hamma wal hazan. Yang bermaksud, aku bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah,
ya Tuhanku, hapuskanlah daripadaku perasaan susah dan duka cita. Itu maksud, makna yang kita menyapu muka tadi. Bukan sekadar menyapu saja, ya. Pasal ada setengah ustaz kata tak ada istilah sapu muka. Ada juga. Saya pernah dengar ustaz kata tak ada istilah sapu muka. Dia kata Rasulullah sapu muka ketika dia di padang pasir. Oleh kerana mukanya dia kena pasir katanya. Tapi walhal ada, ini hadis yang sahih ini yang dikatakan. Banyak perkara-perkara yang yang ditunjukkan dalam hadis-hadis Bukhari dan begitu juga dalam terjemahan-terjemahan yang lain, ya. Okey. Ini sebenarnya ingat ya, saya nak ulangi sekali lagi apa yang wajib yang haram kita mengikuti imam. Maksud haram tu batal solat kita, dan apa yang sunat kita mengikuti imam. Pasal ini supaya dapat ingat kita selalu. Ya, itu saya suka ulang-ulang. Dan apa yang makruh kita mengikut imam. Maksud kita mengikut imam. Contoh, imam tengah takbir, Allah, apa kita pun ikut gitu. Ataupun imam, Allahu Akbar, baru akbar, belum ke tamakniah lagi, kita pun angkat tangan, takbir. Itu haram. Haram maksudnya haram, batal solat kita. Ya, ketika takbiratul ihram. Jadi tentukan imam tu dah tamakninah, Allahu Akbar, barulah kita sebagai makmum barulah bertakbir, ya. Takbir Allahu Akbar. Itu satu. Kalau kita menyamai imam atau di hujungnya imam belum selesai kita angkat tangan bertakbir, maka batal solat kita. Lagi satu yang membatalkan solat lagi selain yang perkara rukun yang lain, itu ketika imam, kalau kita mendahului imam ataupun bersama mengiringi imam ketika salam. Katakan imam assalam, baru assalam gitu aja kita pun ikut assalamualaikum, maka itu batal solat kita. Sekurang-kurangnya imam tu sampai assalamualaikum. Sekurang-kurang tu. Syukur alhamdulillah lagi yang baik, yang afdal. Setelah imam selesai salam pertama, assalamualaikum warahmatullah, ya, barulah assalamualaikum warahmatullah, baru kita salam. Kalau kita assalam, baru assalam, imam mengucapkan assalam, maka kita pun ikut assalam, maka kita batal solat kita. Itu yang dikatakan batal, haram tadi mengikuti imam. Yang sunat kita bersama imam ketika mana? Ketika imam waladhdallin amin. Amin tu kita bersama-sama dengan imam. Ya, itu sunat. Oleh kerana ketika imam waladhdallin amin, para malaikat pun turun bersama mengaminkan, ya, mengaminkan apa? Perbuatan imam tadi. Itu dia. Yang makruh mana? Yang makruh. Yang makruh katakan kita imam nak rukuk. Imam Allahu Akbar, tangan imam belum cicah ke lutut, kita pun angkat tangan Allahu Akbar. Ya, itu makruh. Tidak batal solat kita, tapi makruh. Ya, dan begitu juga ketika imam angkat kepala, kita sami Allah, kita pun ikut sami Allah mengiringi. Imam belum sampai sami Allahu liman hamidah, maka kita pun mengiringi belakangnya. Maka ketika itu imam belum sampai itu, kita mengikuti, itu makruh. Ya, amin mendahului imam makruh, tidak batal solatnya tapi makruh. Ya, maklumlah, walaupun makruh, kalau pula kita elakkan, sebab makruh juga mengurangkan pahala kita berjamaah. Banyak perkara-perkara yang makruh tentang pakaian dan sebagainya. Ya tak? Kata kita pakai jubah sampai labuh untuk buku lali, itu makruh. Ya, biar atas buku lali kita pakai jubah. Ya, itu pun makruh. Banyak. Okey, lagi satu, macam saya pakai baju tangan panjang ni. Lepas tu saya lipat gitu ketika solat, makruh tu, ya. Kepada Allah yarham Datuk Allah yarham Datuk Mufti Negeri Perak dulu. Allah yarham Datuk Ghazali, mufti yang dulu tu.
Bukan Harusani. Harusani itu senior saya 2 tahun aja masih di Kolej Islam. Ya, betul yang Datuk Ghazali itu. Saya tanya, pasal saya selalu berdamping kerana dia masih sahabat, dia masih saudara dengan Allahyarham bapa mentua saya. Pasal saya selalu jumpa. Sebab apa Datuk dikatakan makruh itu dia? Sebab dia kata menyerupai Samsung katanya. Itu dia kata. Alasan dia lah. Ya, di pasal kita sentingkan gitu. Kan macam Samsung kata gitu. Tu. Okey, itu alasan dia yang itu makruh. Ya, kalau katakan kita jubah sampai labuh ke lantai, seolah-olah kita macam orang yang sombong. Ya, orang sombong. Okey. Okey, itu tadi yang katakan ya setelah kita bagi salam kemudian muka asyhadu alla ilaha illallah rahmanur rahim Allahumma azhib anni al-ham wal hazan. Ini ya azhib. Ingat, azhib ni barulah katakan ya, azhib ni apa? Maksudnya hapuskanlah, ya, hapuskanlah. Tapi kalau kita baca idhab dah lain dah. Pergilah maksudnya. Pasal tu dalam bahasa Arab ni lain sikit ya dah. Itu ketika kebanyakan ya. Saya buat solat ya dalam kursus haji. Pasal dalam kursus haji bab solat saya tekankan ya. Bab solat saya tekankan. Walau bagaimanapun telah saya ungkapkan ataupun telah wawarkan di ketika dalam muzakkar haji. Muzakkar haji ini yang mengadakan tabung haji. Tapi dijemput para ustaz-ustaz yang bagi ceramah dengan ceramah kursus haji dengan majlis fatwa tabung haji. Ya dah. Mufti-mufti dan sebagainya. Datuk Datuk Cik Ngah masih walaupun dia dah keluar dari tabung haji, dia masih diiktiraf sebagai majlis fatwa lagi. Ya, majlis fatwa lagi. Okey. Saya telah utarakan, Ustaz, kenapa pasal dalam kursus haji, bab solat ni hanya 1 hari je. 1 hari tu baru 2 jam lebih aja. 3 jam lah paling tinggi pun. Sedangkan banyak masalah-masalah bab solat ni ramai orang yang tak faham lagi. Apa dia katakan? Jawapannya, ni Ustaz, kita anggap orang nak pergi haji ni solatnya dah sempurna. Dia kata. Tapi banyak lagi tak sempurna. Terutama sekali ketika bab solat, jamak takdim, jamak takhir, qasar dan sebagainya. Itu pun masih banyak juga. Bagaimana yang kita boleh jamak, bagaimana yang kita boleh buat qasar dan sebagainya. Ya, dan begitu juga boleh tak kita berimamkan imam solat tamam ketika buat jamak qasar? Ya, itu contoh. Banyak lagi perkara yang lain. Okey. Saya nak sebut ini tadi. Setelah kita menyapu muka, maka kita pun bacalah La ilaha illallah wa la syarikalah. Bukan. Asyhadu an la ilaha illallah Allahumma mazhib anna lepas baca apa lagi tu? Ini dulu saya dah bagikan. Tapi ini kat sini dah ada. Yang kitab ni ada sebelah tu. Ya, ada ditulis sebelahnya. Astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Ataupun astaghfirullahalazim. Ya, ataupun astaghfirullahalazim pun boleh. Dekat bab ni. Kat belakang ni ada. Ada tak sini? Ya. Dia lepas apa? Ini di belakang sekali. La ilaha illallah muka surat 201, 200 dia ada. Oh bukan. Ini muka surat daripada 199 mulanya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah rahmanur rahim. Allahumma azim anni al-hamma wal hazan. Muka surat 198. Lepas tu sambungnya. Lepas tu baru astaghfirullah. Astaghfirullah 3 kali. Ataupun terus astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih 3 kali. Ya. Lepas tu baru baca Nabi buat apa?
La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu di sebanyak 10 kali pada waktu maghrib dan subuh. Ini dulu saya ada bagi ini pasal ini Jawi cukup ringkas saja. Yang Jawi ini dulu saya ada bagi ya. Nah, lepas tu barulah kita baca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali ketika lepas solat maghrib ataupun lepas solat subuh. Insya 3 kali, asar boleh buat 3 ataupun 10. Nas yang mengatakan 10 kali itu hanya terdapat pada nas solat maghrib dengan solat subuh sahaja. Apa kelebihannya? Okey. Apa kelebihan kita baca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir, iaitu 10 kali sejurus selepas solat subuh dan solat asar tadi. Maafkan, solat subuh dan solat maghrib, sedang dia masih kekal duduk tahiyat akhir dan sebelum ia berkata apa-apa, masih belum berubah tahiyat kedudukan ke tahiyat akhirnya, ya, maka dia belum berkata apa-apa. Apa yang dikatakan kat situ ya kelebihan-kelebihan, ya, kata-kata perkara lain, belum kata-kata perkara lain dicatatkan baginya 10 hasanah. Maka dicatatkan bagi kita 10 kebaikan dan dihapuskan darinya 10 sayi'ah, itu kejahatan, ya, keburukan. Diangkatkan untuknya 10 darjat dan diangkat untuknya 10 darjat. Itu kelebihan kita baca 10 kali ketika waktu solat subuh dan waktu solat maghrib tadi, selepas solat maghrib. Lepas tu barulah kita baca Allahumma antas salam minkas salam gitu. Allahumma antas salam minkas salam alaika yaumudis salam. Okey, tabarak rabbana, ataupun yang kat sini pendek saja tabarak jalali wal ikram pun boleh, ya. Itu banyak yang katanya pendek ataupun panjang. Yang kat sini ni saya ambil daripada pengarang kitab yang sama, tapi ni kitab Jawi, ya. Pengarangnya kitab yang dulu mula-mula saya bawa yang tebal tu kan, Jawi itu. Ini dalam situ saya ambil, ya, pengarang yang sama. Okey, dengan kitab ini. Tapi di sini diringkaskan. Lepas tu barulah imam tadi disunatkan berpusing ke kanan, ya, berpusing ke kanan. Okay. Maksud, ya Allah, engkaulah yang maha sejahtera, daripadamu datangnya kejahatan, maha berkat engkau, wahai Tuhan yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Lalu doa berikut dibaca, Rabbikinni azabaka yawma tab'atsu aw tajma'u ibadaka. Ya, banyak doa-doa yang lain sebagaimana doa ketika bangun iktidal kan. Bangun iktidal sebagaimana yang katakan kita kalau lumrahnya apabila imam iktidal samiallahu liman hamidah, makmum baca Rabbana lakal hamdu ataupun Rabbana walakal hamdu. Dan ada juga yang panjang, Rabbana walakal hamdu samawati wal ardi wa ma syi'ta min syai'in. Dan begitu juga ada juga dalam hadis Sahih Bukhari mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat, mengimami solat, ketika dia bangun daripada rukuk iaitu iktidal, Rasulullah mengungkapkan samiallahu liman hamidah, maka ada salah seorang jamaah mengungkapkan samiallahu liman hamidah, jawapan dia Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fih, ya.
Lepas solat, maka Rasulullah tanya, siapa yang mengungkapkan ini tadi? Maka jamaah yang mengungkapkan tadi kata, saya ya Rasulullah. Kata, elok teruskan, elok buat semua para jamaah. Sebab apa? Ketika jamaah tadi mengungkapkan perkataan tu, Rasulullah nampak 30,000 para malaikat. Ini dalam hadis Sahih Bukhari ya. 30,000 para malaikat berebut-rebut nak mencatat kebaikan orang yang mengungkapkan itu tadi. Ya. Tapi kebanyakan ya jamaah-jamaah paling ringkas, Rabbana walakal hamd, gitu aja. Ya tak? Pasal mazurnya begitulah ya. Tapi banyak doa-doa yang lain. Okey. Begitu juga macam doa iftitah, ada yang panjang, ada yang pendek. Ya, doa iftitah tu ada sunat muakkad, ada kalanya walaupun sunat muakkad, ada kalanya haram dibaca. Haram dibaca bagi siapa? Bagi orang yang masuk masbuk. Katakan dia masuk masbuk, dia masuk aja imam dah baca surah. Maka apabila dah baca surah, maka yang masuk masbuk tadi takbir sajalah, Allahu Akbar, dan baca bismillah sekadar, Fatihah sekadar yang mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Katakan iyyaka na'budu, imam pun dah rukuk, kita pun boleh ikut rukuk. Ya, oleh kerana yang masbuk ini Fatihahnya akan ditanggung oleh imam. Tetapi kalau kita muafiq, maka perlu kita habiskan Fatihah kita. Oleh kerana Fatihah itu adalah rukun. Ya, okey. Doa berikut. Lalu baca doa juga, Rabbi qinni azabaka yawma tab'atsu aw tajma'u ibadaka. Ya, maksudnya, wahai Tuhanku, jauhkanlah aku daripada azabmu pada hari engkau membangkitkan atau menghimpunkan hamba-hambamu. Ya, okey. Dalil mengenai disyariatkan wirid ini ialah hadis berikut. An Aisyah radhiyallahu anha qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza sallama lam yaq'ud illa miqdara ma yaqulu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta zal jalali wal ikram. Ya, maksudnya daripada Aisyah, beliau berkata apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi salam, baginda tidak duduk di tempat solatnya melainkan sekadar waktu baginda membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta zal jalal wal ikram. Itu sampai sekadar itu. Ini sebab ada hadis-hadis yang lain, tapi banyak hadis-hadis yang mengatakan ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tak wirid panjang. Ya, banyak perkara-perkara mengatakan tak wirid panjang itu setelah semua para jamaah sahabat dah faham wirid yang ini dan dia tak baca kuat sebab jamaah dah tahu. Ya, apanya sekadar subhanallah, lepas tu subhanallah, alhamdulillah. Ya, jamaah dah tahu. Tapi kalau sekiranya jamaah yang baru nak belajar dan sebagainya, ya, jadi kita bimbing. Sebab zaman setelah beberapa tahun Rasulullah wafat, 30 tahun kemudian tu, maka Sayyidina Abbas membarui semula. Ya, Sayyidina Abbas ini masjid dia dan makam dia di mana? Di Taif. Siapa pergi Mekah, haji, umrah ke apa, biasa kalau yang ziarah ke Taif, ada masjid Sayyidina Abbas itu, situ kemudian depannya, tapi sekarang makam dia kita tak boleh melawat dah. Ya, dah tutup dah. Cuma masjid tadi yang kita boleh masuk, solat dan sebagainya. Ya, pasal sejarah Sayyidina Abbas ini banyak. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka kebanyakan yang orang dah tak buat, banyak yang Sayyidina Abbas ulang semula. Ya, okey. Tadi lepas baca la alhamdulillah wa ala kulli syai'in qadir. Tadi sebelum baca Allahumma salam dibaca Allahumma jirna minan nar,
Allahumma ajirna minan nar sebanyak 7 kali. Itu yang disunatkan itu tadi waktu ketika lepas solat subuh dan lepas solat maghrib saja. Sebab apa? Ada juga yang mengatakan sebagaimana yang dijelaskan kat sini, apabila mengungkapkan Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, ya, maka dikatakan yang bermaksud daripada Muslim bin Haris At-Tamimi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda berbisik-bisik kepadanya lalu mengatakan kepada siapa tadi? Kepada Muslim bin Haris, jika engkau selesai solat maghrib, maka bacalah doa ini, Allahumma ajirni minan nar. Kalau kita seorang-seorang, Allahumma ajirni minan nar, ya, maksudnya ya Allah lindungilah aku daripada azab neraka. 7 kali bacaan. Sebab apa? Dikatakan okey, 7 kali apabila engkau telah mengucapkan lalu engkau mati pada malam itu, antara maghrib ke subuh besok, ataupun subuh pergi ke asar, ke maghrib nanti, waktu itu kita meninggal, maka engkau akan diberi perlindungan daripada api neraka. Dan jika engkau telah selesai solat subuh, maka hendaklah engkau ucapkan seperti kalimat-kalimat itu juga. Kerana kalau engkau mati pada hari itu, engkau akan diberi perlindungannya daripada api neraka. Dalam kitab 10 kekasih Allah, karangan Ibnu Qayyim, dia mengatakan ayat Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, kalau seoranglah, kalau kita jadi imam ataupun berjamaah, Allahumma ajirna minan nar, itu adalah salah satu daripada ayat untuk memadamkan nama-nama kita di pintu neraka. Pintu neraka ada 7 pintu. Nama kita tercatat kat sana yang bakal masuk neraka. Tetapi apabila kita mengungkapkan tadi waktu maghrib, maka apabila lepas solat maghrib, apabila mati pada waktu itu sampai ke subuh, ataupun waktu subuh kita baca sedemikian, mati kita sampai maghribnya lagi waktu itu, maka kita tidak akan tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu kata Ibnu Qayyim, ya. Banyak saya baca kitab Ibnu Qayyim ni. Okay. Saya di kuliah subuh pasal di Masjid Seri Melati Selayang. Ya, besok malam saya kuliah saya kat sana. Saya pakai kitab ini juga, tapi kuliah subuh saya hari Sabtu minggu keempat di Seri Melati Selayang. Kadang saya pakai Furu'ul Masail satu, ataupun pakai 10 kekasih Allah karangan Ibnu Qayyim tadi, ya. Sebab apa? Banyak perkara-perkara yang Ibnu Qayyim salangkan yang sebagaimana Imam Syafi'i, kan, sebagaimana saya ceritakan pada jamaah semua, pendapat Imam Syafi'i ada 3, iaitu sunat selain wajib, ya, sunat, mustahabun atau ta'awuf. Sunat ini yang Rasulullah lazim kekal baca, kekal amalkan, ya, itu sunat. Mustahabun Rasulullah pernah buat, tetapi kadang-kadang dan tidak berterusan, kadang buat kadang tak buat. Contoh doa kunut, Rasulullah buat dalam peperangan Uhud. Ini saya suka ulang-ulang lagi, ya. Dalam peperangan Uhud 4 bulan Rasulullah buat. Bulan yang pertama setiap waktu, zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh baca kunut. Tapi 3 bulan kemudiannya hanya subuh saja dia baca kunut, tapi kunutnya kunut nazilah lah, ya. Kemudian tu ketika mana? Ketika huru hara baca kunut nazilah, dan ketika lepas solat witir, lepas solat sunat witir. Kita ni baca kunut lepas solat sunat witir hanya ambil 15 malam 16 saja. Tak? Cuba kalau tuan-tuan pergi Mekah Madinah, awal Ramadan dah baca kunut dah. Kalau tak, jom kita Ramadan ni kita pergi, insya-Allah.
Sama-sama. Okey, pasal saya dah banyak Ramadan tak pergi, saya azam Ramadan ni saya akan pergi, insya-Allah. Dan begitu juga 28 bulan 2 saya buat jamaah, ya. 28 bulan 2 saya buat jamaah, insya-Allah, mudah-mudahan. Tapi boleh jadi kuliah saya dalam bulan 12 2 kali tak ada akan datang. Sebab saya dijemput oleh satu pondok kat sana, di Surabaya, diajak saya untuk berdialog dengan orang pahaman Muhammadiyah. Oleh kerana pondok ni ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana pasal Muhammadiyah ni di Sayyidina dia tak sebut. Pasal dia kata Al-Quran tak sebut. Kunut dia tak bawa. Ya tak? Baca Yasin malam Jumaat dia tak nak. Tahlil tak ada, tak istilah tahlil dia kata. Talqin tak ada, talqin, ya. Pasal itu bagi Muhammadiyah. Jadi kita ada nas-nasnya. Oleh kerana kita pegang ahli sunnah wal jamaah dari pendapat Imam Syafi'i. Sebagaimana yang saya ceritakan tadi, Imam Syafi'i kata sunat yang Rasulullah selalu buat, mustahabun yang kadang-kadang Rasulullah buat, kadang-kadang tak buat. Tata'awuf, kata Imam Syafi'i. Tata'awuf Rasulullah tak pernah buat, tetapi sahabat ada buat. Contohnya solat sunat sebelum maghrib. Ya, Rasulullah memang tak pernah buat, tapi sahabat ada buat. Ketika sahabat buat, Rasulullah datang, dia tak menegahnya. Walhal pada satu ketika apabila Rasulullah datang, sahabat tak buat, maka Rasulullah tanya, kenapa tak solat? Solatlah, kata. Sebab perkara itu yang baik. Jadi perkara yang baik, buatlah kita yang baik. Okey. Okey, sikit lagi. Sikit lagi cikgu. Boleh ya? Waktu isyak. Dah masuk. Okey. Okey. An Aisyah. Okey, sudah. Allahumma antas salam wa minkas salam alika tabarakta zal jalal wal ikram. Maksudnya, ya Allah, engkaulah yang maha sejahtera. Daripadamu datangnya kesejahteraan, maha berkat Engkau, wahai Tuhan, yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Hadis ini, hadis di atas menjadi dalil bagi persoalan waktu imam berpusing. Ya, disunatkan berpusing ke kanan tu, ya. Disunatkan, bukan pusing saja-saja, disunatkan, ya. Iaitu hadis di atas menjadi dalil bagi persoalan waktu imam berpusing. Adapun arah yang disunatkan baginya untuk berpusing, ini diambil daripada perbuatan baginda sallallahu alaihi wasallam yang pusing ke arah makmum selepas solat dengan keseluruhan badannya pun ada. Dia hanya pusing ke kanan saja 180 darjah, dan ada kalanya pusing terus 300 darjah menghadap bersetentangan dengan umum tadi, ya. An Samurah tabni Jundub bin radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi. Maksudnya daripada Samurah bin Jundub, beliau berkata, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai solat, baginda menghadapkan wajahnya ke arah kami. Maksudnya terus bersentangan menghadap ke para jamaah, ya, ke arah okey. Mungkin juga timbul persoalan, bolehkah imam menghadap ke arah kanannya? Jawapannya boleh, berdasarkan kepada hadis berikut.
Ani bin Bara radhiyallahu an. Qala kunna idza sallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminihi yuqbilu alaina biwajhi. Qala fasami'tuhu yaqulu rabbi qinni azabaka yauma tab'atsu aw tajma'u ibadaka. Maksudnya daripada Al-Bara, beliau berkata, apabila kami solat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami suka untuk berada di sebelah kanan baginda, di sebelah kanan baginda, lalu baginda akan menghadapkan wajahnya ke arah kami setelah solat. Al-Bara berkata, aku mendengar baginda membaca Rabbi qini azabaka yauma tab'atsu aw tajma'u ibadaka, yang bermaksud, wahai Tuhanku, jauhkanlah aku daripada azabmu pada hari engkau membangkitkan atau menghimpunkan hamba-hambamu. Ya, jadi setelah ini saya buka soalan, ya, pertanyaan, ya, buat pertanyaan. Hari ini saya sebut sampai ke sini, ini hari 17. Okey. Ada pertanyaan? Boleh pertanyaan? Pasal kuliah sana, selalu saya buat buka pertanyaan kalau ada pertanyaan. Kecuali kuliah Jumaat aja. Kuliah Jumaat tak ada buka pertanyaan. Pasal kalau kuliah Jumaat buka pertanyaan, ramai apa, khutbah tak tahu buku berapa nak naik, ya. Okey. Kayak ada pertanyaan? Boleh? Tanya? Ada? Ya, boleh. Ya. Ya. Salam. So, afdalnya setelah imam selesai salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu imam salam kedua kan, maka makmum boleh salam yang pertamanya tadi. Ya, pasal salam yang pertama itu bererti imam dah selesai solatnya. Ya, barulah kita mengikuti imam. Kita mengikuti imam, bukan kita bersama imam. Ya, tapi kalau katakan imam dah selesai, selesai salam kedua pun boleh, tak menjadi makruh. Ya, yang tak boleh tadi ketika imam assalam kita berassalam, ikut salam, itu tak boleh, batal solat kita nanti. Boleh tuan? Okey. Ya. Ya. Kena tunggu sampai habis salam yang kedua baru dia bangun ke, atau salam yang pertama baru dia bangun? Bangun. Oh, okey. Tak apa. Setelah imam salam pertama selesai, kita boleh bangun. Sebab apa? Imam dah habis, dah putus solat dia. Ya, bermakna salam pertama, pasal salam pertama itu wajib. Imam selesai salam pertama, kita yang kita masbuk tadi, boleh kita bangun. Ya, okey. Sebab apa? Ingat, salam pertama, walaupun salam kedua itu sunat, tetapi ingat, contoh sajalah, ya. Apabila saya nak niat salam kedua, perut ni dah memulas, nak terkuntut. Tiba-tiba saya Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tiba-tiba belum selesai salam kedua, maka batal kesemuanya. Solat saya batal. Pasal itu kalau kita dah terasa, masa yalah kita rasakan. Jadi kita tak payah salam yang kedua. Jadi salam pertama sudah Assalamualaikum warahmatullahi. Tak apa, selesailah solat kita.
Nah. Tapi kalau kita Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum pun bekum belum selesai, maka batal solat kita. Ya, banyak perkara-perkara yang masalah yang membatalkan solat dan sebagainya. Pasal tu dalam kursus haji saya, macam yang lepas-lepas dia buat kursus haji sampai 17 siri. 18 siri. Saya buat sampai 20 siri. Sebab banyak saya tekankan ulang-ulang. Ya. Tapi saya minta izin pada jamaah. Kalau jamaah mau hadir, jamaah mau dengar. Kalau tidak nanti apa? Sebab apa? Saya free, saya tak nak apa. Ya, pasal kalau kursus haji, minta maaf cerita ya. Pasal kalau kita dapat dari tabung haji, kita dapat allowance dapat tabung haji. Jadi kalau kita tambah tu, misalnya, Bu, saya tak minta tambahan. Dan saya cuma cakap, saya ungkapkan, saya buat lebih dan saya tidak mau tambahan. Saya tak mau, saya ikhlas, redha. Itu saja. Ya, pasal setengahnya, pasal itu di masjid saya tak ambil satu sen pun tak ada saya ambil daripada yang tabung haji. Sebab itu karya saya dan begitu juga 2 tahun yang lepas 2020 ya 2020 kami ada buat kursus haji. Yang masa itu tabung haji buat 13 siri saja. Arahan tabung haji 13 siri saja. Tapi kami buat 17 siri lagi. Kemudian ditanya, Ustaz, kami tak bayar. Saya tidak minta bayaran, kata. Ini saya pun rujuk pada jamaah. Jamaah redha, ikhlas nak datang, saya bagi. Ikhlas nak datang. Ya. Pasal bagi saya, token-token itu macam ni. Tabut hari ni, besok tumbuh lagi. Ya tak? Itu bermakna saya nak tukar token saya di akhirat besok, insya-Allah. Ya, pasal itu sekarang kursus haji tempat saya dah mula. Saya dah minta izin pada tabung haji. Setengah tempat tak ada mula lagi. Sebab saya nak banyak orang tanya pasal. Kalau tuan-tuan nak datang, kita bagi percuma. Ya, Taman Melati. Setiap hari Ahad, 8:30 pagi sampai 12. Ya, kami bagi percuma. Ya, itu aja. Okey, tapi waktu saya tak ada, saya nak pergi Indon ni besok. Ada 2 siri, tak ada. 1 siri saya masukkan ustazah. Buat permasalahan wanita. Ya, pasal permasalahan wanita ni, jangan anggap wanita aja nak tahu. Suami pun kena tahu. Ya, suami kena tahu, kena faham. Kalau kita kita sebenarnya kita tanggungjawab kita sebagai suami. Mesti tahu apa permasalahan muslimah yang tu. Ya, ketika dalam menunaikan haji, umrah dan sebagainya. Ya, tu dia. Pasal tu muslimah ketika dalam uzur, dia tawaf tak boleh. Sebab itu orang tawaf mesti ada air sembahyang. Tapi selain tawaf boleh. Macam sa'i boleh. Pergi di berdoa di masjid Bukit Safa, Bukit Marwah boleh tu semua. Ya. Yang lain itu tak boleh. Okey. Ada pertanyaan lagi? Ada? Sahabat. Okey. Ada yang tanya? Boleh, tuan? Okey. Bab solat yang minta maaf, tuan-tuan, kita jagalah pasal tu. Pernah ada Datuk penasihat agama negeri Johor, Datuk Noh Gadut. Dia jemput saya pasal saya selalu mesra setiap muzakkar haji, saya berjumpa dengan dia selalu sama gurau-gurau, biasalah. Kemudian dia jemput saya di ceramah Maulid Rasul di Masjid Senai. Ya, saya bab solat juga saya tekankan. Ya, Maulid Rasul bab solat. Sebab apa, tuan-tuan muslimin muslimat, di yaumil mahsyar besok sekila kita mati, apa yang ditanya dulu? Solat. Ya, jangan kita kadang WhatsApp bangga, dia kata apabila mati minta hidup semula, nak
bayar apa, nak bagi sedekah contohnya. Tetapi kalau kita tak solat, tak sampai situ pertanyaannya. Ya, tak sampai situ KIV. Begitu juga kita baca apa surah Tabarakallazi biyadihil mulku tu kan. Katakan itu sebagai apa pembantu kita besok ketika kita mati, dibangkitkan di kubur. Mana kita ada, dia lari ke situ. Tetapi kalau kita tak solat, itu tak guna juga. Ya. Ibaratkanlah, saya boleh buat 10 buah masjid, tapi saya tak solat. KIV tak ada. Tapi macam tuan-tuan, saya solat, dia nak menggerak solat semua sekali, buang duri atas jalan pun dihisapnya. Ada. Pasal itu, muslimat dari rahmat Allah, solat jangan ditinggalkan. Pasal solat ini tiada kompromi, tak ada apa. Orang sakit ada cara solat orang sakit, ya. Orang musafir ada cara solatnya orang musafir. Namun tinggal tidak sekali. Ya. Tetapi ini rukun Islam, selalu saya suka ulangi. Ada 5. Ya. Mengucap 2 kalimah syahadat. Orang mengucap tak mesti solat. Solat 5 waktu. Solat mesti mengucap 2 kalimah syahadat. Tak mengucap, tidak sah solatnya. Okay. Yang ketiga, apa? Berpuasa bulan Ramadan. Orang yang kerja berat, orang musafir, dibolehkan tidak berpuasa, meninggalkan puasa. Tapi waktu lapangnya, waktu segarnya, dia kena apa, bayar semula. Zakat. Zakat ni bagi orang yang masuk dalam hasnaf, sedangkan dia boleh menerima zakat. Dia nak bayar zakat, dia tak bayar zakat, adakah dia bukan Islam? Tetap Islamnya. Ya. Ingat ya, zakat harta ni bukan zakat fitrah ya. Zakat fitrah semua orang kena wajib bayar. Anak yang kecil contohnya sebelum khutbah hari raya tu, lahirnya baby tu, macam kita kena zakatkan. Ya tak? Zakat fitrah tu. Ya, itu zakat. Puasa apa ni? Wahajjul baital liman istata', yang kelima. Menunaikan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Yang tak mampu, ya. Adakah dia apa ni? Tak Islam? Tetap Islamnya. Ya, macam arwah mak bapak saya. Memang orang miskin. Dia tak mampu. Tapi syukur alhamdulillah. Anaknya buatkan sendiri. Ya tak? Syukur alhamdulillah. Itulah. Boleh tuan? Ada apa lagi pertanyaan? Tak ada. Kalau tak ada pertanyaan, boleh cikgu ya. Setakat ini dulu dapat saya sampaikan. InsyaAllah minggu hadapan kita sambung semula. Saya memohon ampun dan maaf salah silap saya, terkasar saja, terlajak kata yang baik datang dari Allah, kelemahan kesilapan datangnya dari diri saya yang jahil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan sabirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jamil khairat fil hayati wa badal mamat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah menjadi rahmat wal maghfirah wal syafaat al majlis. Allah menjadi rahmat wal maghfirah wal syafaat al majlis. Allah menjadi rahmat wal maghfirah wal syafaat al majlis. Allah maj'al jamana hadza jamal marhuma wa tafarruq min ba'di tafarruq ma'suma. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.